kasih kepada semua rakan media. Sidang media kita pada hari ini berkaitan penyiasatan kes penyelewengan dana kerajaan melibatkan sebuah syarikat pelaburan. Daripada dana bernilai 1.8 bilion yang disalurkan oleh kerajaan, sebanyak 800 juta telah diselewengkan. Dan setakat ini 7 orang telah ditahan dan mereka sedang ditahan reman buat masa ini bagi membantu siasatan. Di hadapan saudara-saudari semua, tuan-tuan dan puan semua boleh lihat hasil-hasil daripada rampasan di beberapa lokasi, termasuk juga di kediaman suspek di sekitar Lembah Kelang. Kita telah berjaya merampas wang tunai, pelbagai mata wang, jongkong emas, barang kemas dan barang-barang jenama juga turut kita rampas. Selain daripada itu, kita turut menyita 24 buah kereta mewah, 2 buah kondominium mewah serta membekukan 80 akaun bank dan aset saham termasuk di luar negara. Tan Sri, selepas SPRM melakukan tangkapan dan rampasan ini, apakah tindakan susulannya? Buat masa ini, kita sedang mengesan suspek-suspek itu di mana mereka dipercayai berada di luar negara. Pada masa yang sama, kami sedang berurusan dengan beberapa rakan strategik antarabangsa bagi mengesan suspek-suspek berkenaan. Kami menyuruh kepada siapa yang punya maklumat mengenai suspek-suspek berkenaan untuk bekerjasama memberikan maklumat kepada kami kerana kes ini adalah merupakan kes high profile yang membabitkan dana negara. Ini adalah hak kita. Tan Sri, selain rakan strategi antarabangsa, SPRM ada collaborate dengan agensi dalam negara tak? Ya, kami ada mendapatkan kerjasama daripada agensi-agensi lain menerusi Multi-Agency Task Force ataupun MATF yang melibatkan Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri, PDRM dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Tuan Sri, kes ni dah lama viral di media sosial. Netizen kata SPM tak telus. Kenapa baru bertindak? Ke ada campur tangan politik? Sebenarnya kami dah pun kesan isu ini sebelum ia viral 6 bulan lepas. Cabaran utama kami ialah untuk mengumpul maklumat yang kukuh. Seterusnya, membuat penelitian dan juga analisa sebelum siasatan dijalankan menerusi kaedah Intelligence Based Investigation ataupun IBI. Sepanjang saya mengutahui SPRM, tidak ada arahan politik yang mempengaruhi siasatan kami. Untuk maklumat semua, SPRM juga dipantau oleh 5 badan bebas yang memantau kami. Jadi, kalau ada yang kata kami tidak telus, itu hanyalah persepsi pihak yang tidak senang dengan ketegasan kami di SPRM. Tan Sri, kes ini rumit, sensitif dan berprofil tinggi yang mana melibatkan pelbagai pihak. Jadi sejauh manakah kemampuan SPRM dalam menyelesaikan dan menyiasat kes ini secara menyeluruh? Ya, ini bukan kali pertama kita berdepan dengan kes berprofil tinggi. Kami dah mempunyai banyak pengalaman yang mempunyai pegawai yang terlatih bermula di pusat latihan lagi. Pakar dalam forensik kewangan dan juga risikan.
Mana ada kes yang jauh lebih kompleks telah pun kita berjaya membawanya ke mahkamah. Tan Sri, agak mustahil sebenarnya dana kerajaan yang begitu besar diselewengkan dengan mudah. Jadi, pendapat Tan Sri, adakah ini berpunca daripada kelemahan sistem tadbir urus agensi ataupun jabatan terbabit? Apabila suatu kes disiasat, SPRM bukan hanya fokus kepada individu saja, tetapi kita mengusulkan penambahbaikan tata kelola dalam organisasi berkenaan. Bahagian tata kelola akan menyemak secara terperinci penambahbaikan bagi menutup ruang dan peluang rasuah daripada berulang. Sebarang syur yang gagal dipatuhi oleh organisasi akan diangkat ke jawatan kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional yang difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Selain daripada itu, SPRM melalui bahagian pengurusan integriti agensi juga akan menempatkan pegawai-pegawai integriti yang bertauliah di agensi-agensi luar bagi membantu memkukuhkan tadbir urus dan juga governance di agensi berkenaan. Tan Sri, adakah bongkaran demi bongkaran yang SPRM lakukan ke atas skandal rasuah bernilai berbilion ringgit ini akan menjejaskan persepsi masyarakat terhadap Malaysia? Ya, kami faham kebimbangan masyarakat. Namun apa yang kita saksikan pada hari ini adalah bukti bahawa institusi penguatkuasaan di Malaysia adalah berfungsi. Ia bukan tanda kelemahan tetapi kekuatan sistem. Kerajaan telah menggariskan komitmen secara strategik menerusi Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun National Anti-Corruption Strategy NACS. Dalam konteks antarabangsa pula, usaha ini memberi kesan langsung kepada persepsi dunia terhadap Malaysia. Misalnya, kedudukan negara dalam Corruption Perception Index ataupun CPI yang diterbitkan oleh Transparency International banyak bergantung kepada sejauh mana tindakan pencegahan dan juga penguatkuasaan ini dilaksanakan secara konsisten. Tan Sri, apakah mesej utama Tan Sri kepada rakyat Malaysia yang menuntut ketulusan dan keadilan dalam siasatan kes-kes seumpama ini? SPRM bukan sekadar agensi yang menjalankan operasi sahaja, tetapi mendidik masyarakat dalam membentuk budaya membenci rasuah. Langkah ini bagi memastikan isu rasuah, isu tata kelola, salah guna kuasa dapat dibendung sebelum terjadi. Jika anda melihat atau mengetahui sebarang perlakuan rasuah, sila tampil ke hadapan. Laporkan kepada SPRM. Ingat, perangi rasuah bukan tanggungjawab SPRM semata-mata, tetapi usaha kita bersama.
Sejak penubuhan sebagai Badan Pencegahan Rasuah ataupun BPR lebih 5 dekad yang lalu dan seterusnya ditransformasikan menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada hari ini yang telah ditubuhkan pada tahun 2009. SPRM telah melalui satu perjalanan yang panjang berdepan dengan pelbagai cabaran, tekanan dan juga pelbagai persepsi. Namun, satu perkara tidak pernah berubah di sini, iaitu komitmen kami terhadap keadilan dan juga integriti. Amanah ini amat berat, tetapi kami akan pikul dengan penuh tanggungjawab. Dengan sokongan dan harapan rakyat, kami akan terus berjuang tanpa henti. Demi negara. Demi generasi akan datang. Dan demi Malaysia yang bebas daripada rasuah. Sekian, terima kasih. Saya lihat SPRM telah menggegarkan negara dengan keberanian bertindak terhadap siapa saja yang dianggap telah melanggar. Sila teruskan kerja baik itu dan bersihkan negara kita. Saya senyum kepada peranan saudara. Keep Malaysia clean. Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka 87 kertas siasatan pada 4 tuduhan menggunakan kedudukan bagi memperoleh suapan 2.3 bilion ringgit dan bagi permohonan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Itulah bait-bait kata Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang saya kira semangatnya kata-kata beliau itu wajar ada dalam setiap guru di Malaysia. Rasa syukur terhadap ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sesi bicara santai. Saya Lawrence Anak Wong akan bersama-sama para hadirin untuk menahkodai diskusi kita pada petang ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang kelihatan cantik dan segak bergaya ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu mauduk diskusi kita pada kali ini. Baiklah, mauduk bicara kita berkisarkan tentang siswa guru sebagai agen perubahan, menolak rasuah, menegakkan integriti. Hadirin sekalian, siswa guru menggalas tanggungjawab kritikal sebagai agen perubahan dalam usaha menolak amalan rasuah dan memperkukuh integriti selaras dengan aspirasi Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP yang telah meletakkan pendidikan sebagai sektor strategik bagi transformasi nilai masyarakat. Kepentingan peranan ini disokong oleh pemikiran Profesor Diraja Ungku Aziz yang menegaskan bahawa guru adalah obor pembangunan komuniti di mana sebarang kepincangan integriti dalam profesion ini akan mengakibatkan keruntuhan moral terhadap tamadun bangsa. Keperluan ini menjadi semakin mendesak berdasarkan statistik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM yang menunjukkan bahawa golongan belia merangkumi peratusan yang sangat signifikan dalam kes salah guna kuasa sekaligus telah menuntut siswa guru untuk bertindak sebagai benteng hadapan melalui penerapan etika yang teguh. Oleh itu, diskusi ini akan mengupas keberkesanan pemekasaan accountability dalam kalangan pendidik berupaya menjamin ekosistem pendidikan yang bersih dan telus demi melahirkan modal insan yang berwibawa untuk masa depan negara.
Baiklah, sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan 4 orang ahli pandai yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, pertama, pemegang panji kepimpinan dari IPG Kampus Tun Abdul Razak, iaitu Saudari Nur Aifilianawati binti Jamil. Terima kasih kerana sudi membawa suara perubahan ke platform kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan berbesar hati kerana diberi ruanglah untuk bersama-sama dalam sesi bicara santai hari ini. Jadi saya berharap perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaatlah kepada kita semua. Baiklah, seterusnya kita terbang ke IPG Kampus Batu Lintang yang untuk menemui saudari Syamila binti Roslan. Dengan amanah dipikul selaku bendahari Kelab Amar, beliau merupakan bukti bahawa integriti bermula daripada keterusan dan tanggungjawab yang paling asas. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara moderator. Saya berbesar hati kerana dijemput sebagai salah seorang panel forum pada hari ini. Terima kasih. Diskusi ini diteruskan lagi dengan kehadiran rakan kampus saya sendiri iaitu saudari Nur Syafa binti Samsul, iaitu pengerusi Kelab Amar dari IPG Kampus Rajang yang sentiasa komited dalam agenda integritinya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saudara, saya baik-baik sahaja pada hari ini. Okay, baiklah, terima kasih saudari. Dan melengkapkan barisan panel kita pada hari ini, kita tampilkan wakil dari bahagian utara Bumi Kenyalang iaitu saudara Muhammad Amaluddin bin Muhammad Solah selaku pengerusi Kelab Amar dari IPG Kampus Sarawak. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara moderator majlis. Saya alhamdulillah baik-baik saja dan berharap perkongsian kita pada malam ini akan mendapat manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baiklah, lengkap sudah barisan panel kita. Kehadiran mereka hari ini membuktikan bahawa siswa guru di seluruh zon Sarawak sedia bersatu padu untuk menjadi benteng integriti negara. Baiklah, usai sesi pengenalan yang cukup bersemangat daripada barisan panel kita, marilah kita memulakan lembaran diskusi dengan meneliti akal tunjang kepada topik bicara kita pada hari ini. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati, seringkali kita berbicara tentang rasuah. Namun, sejauh manakah kita benar-benar memahami anatomi dan implikasinya secara mendalam? Baiklah, sebagai pembuka tirai wacana, saya ingin memohon pencerahan daripada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Aifilianawati. Baiklah, bagi memberikan asas yang kukuh kepada diskusi ini, mohon saudari untuk menghuraikan definisi rasuah daripada perspektif ilmiah serta undang-undang agar kita semua mempunyai persepsi yang jelas tentang batas-batas integriti yang perlu dijaga. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang sangat penting sebagai pembuka kepada perbincangan kita pada hari ini. Pada pandangan saya, sebelum kita membincangkan usaha menolak rasuah, kita perlu memahami terlebih dahulu bahawa rasuah ni bukan sekadar isu wang atau hadiah. Jadi rasuah ni ialah isu amanah, moral, tanggungjawab dan kejujuran seseorang dalam melaksanakan peranan mereka yang telah diberikanlah kepada mereka. Dari perspektif ilmiah, rasuah ni boleh difahami sebagai satu bentuk penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau kepercayaan untuk memperoleh kepentingan peribadi. Dalam erti kata lain, rasuah ni berlaku apabila seseorang yang diberi amanah mula menggunakan ruang kuasa yang ada bukan lagi untuk berlaku adil tetapi untuk memenuhi kepentingan tertentu. Maka rasuah ni bukan hanya dilihat pada bentuk suapan itu sendiri tetapi pada niat dan kesannya terhadap keadilan serta ketulusan. Kalau kita lihat dari sudut undang-undang pula, rasuah ni merujuk kepada perbuatan menerima atau memberi suapan sebagai upah, dorongan atau balasan untuk seseorang itu
melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugas rasminya. Jadi suapan ini boleh hadir dalam pelbagai bentuk, contohnya seperti wang, hadiah, jawatan, perkhidmatan, undian, diskaun atau apa-apalah yang manfaat mempunyai unsur kepentingan. Jadi hal ini selari dengan kerangka Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang mana menjadi asas penting untuk kita dalam membanteras jenayah rasuah di negara kita. Namun begitu, saya berpandanganlah bahawa rasuah ni tidak wajar difahami dalam kerangka undang-undang semata-mata. Rasuah ni sebenarnya bermula lebih awal, iaitu apabila seseorang mula memandang ringan terhadap amanah dan mula berkompromi dengan perkara yang tidak jujur. Sebab itu, rasuah bukan bermula apabila wang itu bertukar tangan, tetapi bermula apabila amanah ni mula dikompromi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks keguruan, perkara ini amat seriuslah kerana guru ni bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi turut membentuk akhlak dan sahsiah murid. Jadi saya tertariklah dengan satu kata-kata oleh Martin Luther King Jr. Beliau berkata, intelligence plus character, that is the goal of true education. Jadi maksudnya di sini, pendidikan sebenar bukan hanya melahirkan manusia yang bijak, tetapi manusia yang berwatak dan berprinsip. Jadi oleh itulah seseorang guru ni tidak hanya dinilai melalui ilmu yang disampaikan tetapi melalui nilai yang diteladankan. Jadi kesimpulannya, rasuah ni ialah satu bentuk pengkhianatan lah terhadap amanah. Bagi seorang siswa guru, integriti ni perlu menjadi benteng utama sebelum kita melangkah ke alam profesion sebenar, iaitu perguruan lah. Hal ini kerana jika integriti seorang pendidik itu rapuh, maka yang terjejas bukan sahaja nama individu tersebut tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Baiklah, terima kasih Saudari Aflianawati atas pencerahan yang sangat jelas. Baiklah, berdasarkan hujah tadi, jelaslah bahawa rasuah bukan sekadar satu pelanggaran tegar terhadap lunas undang-undang. Malah, ia merupakan satu bentuk kerapuhan jiwa yang meruntuhkan benteng moral dan etika dalam diri seseorang. Baiklah, bagi membawa pembincangan ini ke arah realiti yang lebih praktikal, saya ingin beralih kepada ahli panel kedua kita, iaitu Saudari Syamilah. Baiklah, jika kita meneliti lanskap profesion keguruan ini, apakah faktor-faktor dalaman atau elemen psikologi yang sebenarnya mendorong seseorang pendidik itu tergelincir sehingga terjebak dalam kancah rasuah ini? Dipersilakan Saudari. Baik, terima kasih saudara moderator. Pada pendapat saya, ada beberapa faktor dalaman yang berpotensi untuk mendorong seseorang guru terjerumus dalam kancah rasuah. Walaupun profesion keguruan ni sering dimartabatkan sebagai kerjaya yang syarat dengan nilai murni, tetapi hakikatnya kelemahan kawalan diri serta rapuhnya pegangan moral mampu mengheret individu ke arah perilaku yang menyimpang daripada etika profesional. Jadi seiring dengan itu, dapatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia turut menegaskan bahawa kelemahan integriti, tekanan hidup serta kecenderungan individu seperti sikap tamak merupakan punca utama berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa isu rasuah bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor luaran, bahkan berakar daripada kelemahan dalam diri individu itu sendiri. Baik, pertama sekali, faktor yang paling dominan ialah sikap tamak dan kecenderungan mementingkan kepentingan diri sendiri. Sikap ini berakar daripada keinginan
yang tidak berpenghujung terhadap kemewahan material, meskipun individu tersebut telah menikmati kestabilan kerjaya dan pendapatan. Dalam konteks ini, kerakusan terhadap gaya hidup di luar kemampuan menjadi pemangkin kepada perlakuan yang tidak beretika. Guru terperangkap dalam dilema ini cenderung mengabaikan batas profesionalisme demi memperoleh imbuhan mudah. Sebagai ilustrasi, penerimaan hadiah bernilai tinggi atau wang daripada ibu bapa murid sebagai balasan layanan istimewa jelas mencerminkan bagaimana sifat tamak mampu untuk menumpulkan pertimbangan rasional serta menghakis maruah profesion perguruan. Sekiranya dibiarkan berleluasa, sikap ini berpotensi menormalisasikan budaya rasuah dalam institusi pendidikan. Perkara ini selari dengan Jabatan Transparency International yang menyatakan bahawa kecenderungan individu untuk mengejar keuntungan peribadi serta gaya hidup merupakan antara punca utama berlakunya rasuah. Baiklah, kita beralih kepada aspek seterusnya. Kelemahan integriti serta rapuhnya pegangan moral turut menjadi pemangkin utama. Integriti merangkumi kejujuran, amanah dan kebertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Guru seharusnya berperanan sebagai suri teladan yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, bahkan membentuk akhlak generasi muda. Namun begitu, apabila integriti seorang guru tergugat, individu mudah tergelincir dalam godaan ganjaran material dan kuasa. Dalam keadaan sedemikian, rasuah mungkin dianggap remeh atau disalahertikan sebagai bentuk bantuan biasa, selalunya disebut sebagai hadiah. Sedangkan perbuatan tersebut jelas bercanggah dengan norma undang-undang dan tuntutan agama. Misalnya seperti penerimaan imbuhan untuk mempengaruhi pemilihan peserta program atau memberikan kelebihan kepada individu tertentu mencerminkan pengabaian prinsip keadilan. Natijahnya, kepercayaan masyarakat terhadap kredibiliti profesion perguruan akan terjejas secara signifikan. Baik, seterusnya, tekanan kewangan serta konflik peribadi tidak dapat dinafikan sebagai faktor yang menyumbang kepada gejala ini. Realiti peningkatan kos sara hidup, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang, zaman yang penuh dengan teknologi, kita semakin kos hidup kita semakin meningkat. Beban hutang dan tanggungan keluarga yang besar boleh menimbulkan tekanan psikologi yang mendalam. Dalam situasi yang terdesak, individu yang kurang daya tahan moral mungkin terdorong untuk mencari jalan pintas bagi menyelesaikan masalah kewangan. Sebagai contoh, guru yang dibelenggu hutang. Mereka mungkin tergoda menerima sogokan demi memudahkan urusan tertentu di sekolah. Perkara ini sejajar dengan laporan Association of Certified for Examiners. Tekanan kewangan dikenal pasti sebagai antara faktor utama yang mendorong individu melakukan penyelewengan termasuklah rasuah. Walau bagaimanapun, justifikasi berasaskan kesempitan kewangan tidak wajar untuk dijadikan alasan untuk kita halalkan perbuatan rasuah. Sebaliknya, pengurusan kewangan yang berhemah serta pencarian sumber pendapatan yang sah perlu diutamakan sebagai jalan penyelesaian yang berintegriti. Sebagai penutup bicara saya, dapat dirumuskan bahawa faktor dalaman seperti sikap tamak, kelemahan integriti, tekanan kewangan merupakan antara punca utama keterlibatan guru dalam isu rasuah. Sehubungan dengan itu, setiap guru hendak memperkukuh nilai amanah, memupuk rasa syukur serta memperteguh pegangan agama dan moral sebagai benteng diri. Andai faktor dalaman ini berjaya dikawal dengan tuntas, nescaya gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam, khususnya warga pendidik, dapat dibendung secara berkesan. Sesungguhnya, integriti bukan sekadar nilai yang diucapkan tetapi amanah yang perlu dijunjung. Kerana runtuhnya integriti seorang guru, maka runtuhlah kepercayaan terhadap seluruh institusi pendidikan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas ulasan yang cukup mendalam daripada ahli panel kedua kita ini. Kita telah pun melihat bagaimana kekuatan sasiah menjadi tembok utama yang memisahkan antara amanah dan khianat. Namun dalam realiti penguatkuasaannya, kita sering didedahkan dengan pelbagai justifikasi yang diberikan oleh mereka yang telah tergelincir daripada landasan integriti.
Seterusnya, saya ingin mengajukan persoalan ini kepada Saudari Syafa. Baiklah, berdasarkan pemerhatian dan kajian kes yang sedia ada, apakah antara alasan yang sering dilaungkan oleh pelaku rasuah untuk menghalalkan tindakan mereka? Selain itu, mohon saudari juga untuk memperincikan apakah risiko atau impak jangka panjang yang terpaksa ditanggung oleh seseorang penjawat awam, khususnya guru itu sendiri, sekiranya telah disabitkan dengan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Jadi dalam konteks Malaysia kita, berdasarkan laporan dan statistik daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sendiri, antara alasan yang sering digunakan oleh pesalah rasuah boleh dihuraikan kepada 3 kategori utamalah, iaitu yang pertama, desakan hidup, kedua, pengaruh persekitaran, dan yang ketiga ialah salah tafsir terhadap konsep hadiah. Namun begitu, setiap alasan ini sebenarnya tidak wajar untuk kita terima apabila kita teliti dengan lebih mendalam melalui data dan juga kes yang sebenar. Jadi alasan yang pertama, desakan hidup ataupun tekanan kewangan. Jadi dua perkara ini sering dijadikan sebagai justifikasi oleh pesalah rasuah. Pada pandangan awal, alasan ini kelihatan logik memandangkan kos sara hidup kita setiap hari semakin meningkat, terutamanya minyak sekarang lah. Namun, apabila kita melihat data sebenar, hujah ini sebenarnya lemah. Sebagai contoh, dalam tempoh tahun 2019 hingga tahun 2023, seramai 2,163 penjawat awam telah ditahan kerana rasuah. Dan sebanyak 62.2% daripada mereka ini terlibat dalam kes ni secara aktif. Jadi di sini, perkara itu ataupun alasan ini menjadi lemah kerana perkara ini jelas menunjukkan bahawa kebanyakan kes bukan berlaku secara terpaksa, tetapi kerana ia melibatkan tindakan yang disengajakan untuk mendapatkan keuntungan semata. Tambahan pula, jika tekanan kewangan itu benar-benar menjadi faktor utama, maka lebih ramai penjawat awam akan terlibat. Sedangkan realitinya masih ramai yang berdebat dengan tekanan yang sama, tetapi mereka ini kekal berintegriti. Oleh itu, kita dapat beri hujahlah bahawa faktor sebenarnya bukanlah desakan hidup, tetapi sikap tamak dan kelemahan integriti diri itu sendiri. Jadi kalau kita ambil konteks pendidikan, perkara ini sememangnya penting kerana seorang guru yang gagal untuk mengawal nafsu dan juga nilai integriti diri ini berisiko untuk menyalahgunakan kedudukan mereka. Contohnya, mereka ini akan memberi imbuhan untuk memberikan layanan istimewa kepada murid tertentu. Itu untuk alasan yang pertama. Alasan yang kedua pula ialah alasan semua orang buat ataupun pengaruh persekitaran. Jadi alasan ini sememangnya antara punca yang paling popular dalam kalangan pesalah rasuah untuk mereka menormalisasikan rasuah yang mereka lakukan. Dalam situasi ini, individu tersebut cenderung untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi yang sememangnya tidak sehat. Sebagai bukti, statistik menunjukkan bahawa dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, ribuan penjawat awam telah ditahan kerana rasuah yang secara tidak langsung menggambarkan bahawa amalan ini berlaku secara berulang dalam sistem tertentu. Apabila sesuatu perbuatan dilakukan secara berulang, ia akan dianggap sebagai norma sekaligus menghakis sensitiviti moral individu. Namun, hujah ini masih lagi kita tak boleh terima kerana sesuatu kesalahan tidak akan menjadi betul hanya kerana ramai yang melakukannya. Dalam konteks pendidikan kita, walaupun kes rasuah tidak meluas, masih lagi berlaku bentuk salah laku seperti manipulasi markah atau ketidakjujuran dalam pentaksiran. Sebagai contoh,
jika seseorang guru itu sengaja menaikkan markah murid tertentu atas dasar hubungan rapatnya dengan ibu bapanya, maka ini juga dianggap sebagai penyalahgunaan amanah yang boleh dikatakan sebagai asas kepada rasuah. Dan jika amalan ini kita biarkan begitu sahaja, secara tidak langsung, kita membentuk budaya yang tidak berintegriti dalam sistem pendidikan kita. Itu untuk alasan yang kedua. Jadi sekarang kita balik kepada alasan yang ketiga, iaitu alasan ini hanya hadiah. Jadi alasan ini sering digunakan untuk menggaburi kesalahan sebenar. Dalam masyarakat Malaysia kita, pemberian hadiah kepada guru memang merupakan satu amalan yang biasa sebagai tanda penghargaan daripada murid kepada guru. Namun, masalahnya timbul apabila pemberian tersebut disertai dengan niat yang tersirat. Sebagai contoh, ibu bapa mungkin memberi hadiah tersebut kepada guru dengan harapan anak mereka mendapat perhatian khas atau kelebihan tertentu dalam penilaian. Jadi dalam situasi sebegini, hubungan antara pemberi dan juga penerima sudah melibatkan unsur kepentingan sekaligus menjadikannya sebagai rasuah. Ujar ini penting kerana ramai guru gagal membezakan antara penghargaan ikhlas dan suapan yang berselindung. Oleh itu, dalam bidang pendidikan kita sendiri, kita mesti mempunyai garis panduan yang jelas untuk memastikan setiap tindakan mereka ini bebas daripada sebarang konflik kepentingan. Okey, kita akan balik kepada kesan yang akan ditanggung oleh pesalah rasuah di Malaysia sekiranya mereka disabit kesalahan. Jadi yang pertama, dari segi undang-undang, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara, denda yang tinggi serta tindakan tata tertib seperti pemecatan. Hal ini terbukti melalui pelbagai kes tangkapan oleh SPRM setiap tahun yang melibatkan penjawat awam daripada pelbagai peringkat jawatan. Dan hal ini juga menunjukkan bahawa tiada siapa pun yang kebal daripada tindakan undang-undang. Jadi bagi seorang siswa guru, implikasi ini sebenarnya sangat bersalah kerana sebenarnya ia boleh menyebabkan seorang guru itu ataupun siswa guru itu kehilangan peluang untuk memasuki profesion keguruan sebelum kerjaya kita bermula. Itu untuk yang pertama. Kedua, dari segi kerjaya dan reputasi pula, kes rasuah ini memberi kesan jangka panjang yang sukar untuk dipulihkan. Dalam konteks Malaysia, penjawat awam merupakan antara kumpulan tertinggi yang terlibat dalam rasuah sekaligus menjejaskan imej perkhidmatan awam kita. Dalam bidang pendidikan, kesan ini lebih kritikal kerana guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid. Jika seorang guru terlibat dalam rasuah, perkara ini bukan sahaja merosakkan reputasi individu tersebut, tetapi juga merosakkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pendidikan kita. Dan perkara ini akan membawa kepada krisis keyakinan dalam sistem pendidikan negara. Ketiga, dari sudut impak terhadap generasi dan sistem pendidikan pula, kesan rasuah ini sebenarnya sangat dalam. Apabila nilai integriti tidak dipraktikkan oleh golongan pendidik, murid akan menerima mesej bahawa ketidakjujuran ini boleh diterima. Dan perkara ini akan menjejaskan pembentukan sasiah generasi yang akan datang. Seterusnya, melemahkan usaha untuk membina masyarakat yang berintegriti. Jadi kalau kita berfikir dalam jangka panjang, kesan ini lebih berbahaya berbanding kerugian kewangan kerana perkara ini melibatkan kerosakan nilai dalam hidup masyarakat kita. Akhir sekali, dari sudut emosi dan kehidupan peribadi, pesalah rasuah akan berdepan dengan tekanan, rasa bersalah serta mereka akan rasa hilang maruah, terutamanya apabila mereka hidup dalam masyarakat yang besar. Walaupun keuntungan itu diperoleh dalam jangka pendek, kesan jangka panjang seperti stigma masyarakat dan keruntuhan hubungan sosial
memang sememangnya kita tidak boleh menafikan jauh lebih besar. Jadi, jika kita nak simpulkan, alasan seperti desakan hidup, pengaruh persekitaran dan anggapan hadiah hanyalah rasionalisasi yang tidak dapat menafikan kesalahan rasuah. Data dan kes di Malaysia kita sudah jelas menunjukkan bahawa punca utamanya hanya satu, iaitu kelemahan integriti individu. Oleh sebab itu, sebagai siswa guru, kita mestilah sedar bahawa risiko rasuah ini bukan sahaja melibatkan hukuman undang-undang, tetapi ia akan menjejaskan kerjaya, reputasi dan juga masa depan sistem pendidikan negara. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang sangat terperinci. Jelaslah bahawa meskipun faktor persekitaran bertindak sebagai pemangkin sehingga keputusan akhir untuk mempertahankan integriti atau sebaliknya tetap berpaksikan kepada pertimbangan dan prinsip individu itu sendiri. Baiklah, bagi mengheret perbincangan ini ke arah realiti kehidupan kita sebagai warga kampus, saya ingin membangkitkan satu isu yang sering menjadi polemik. Baiklah, terdapat satu kenyataan yang menyatakan bahawa pilihan raya kampus merupakan medan yang berisiko tinggi terhadap berlakunya amalan rasuah dalam kalangan siswa guru. Sehubungan dengan itu, saya memohon pandangan daripada saudara Amaluddin. Baiklah, saudara, bagaimanakah saudara melihat keabsahan kenyataan ini dalam konteks budaya politik kampus dini hari? Dipersilakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan yang telah diajukan tadi. Baiklah, bagi menjawab persoalan tersebut, pada pandangan saya menyokong kenyataan bahawa pilihan raya kampus merupakan medan yang berisiko tinggi ada berlakunya amalan rasuah dalam kalangan siswa guru yang mempunyai keabsahannya sendiri atau mempunyai kesahihannya sendiri. Khususnya jika kita lihat daripada konteks budaya politik kampus yang semakin kompetitif. Walaupun skala pilihan raya kampus berlakukan kapasiti yang lebih kecil berbanding politik nasional atau peringkat negara kita, ianya akan tetapi persaingan untuk meraih sokongan pengundi ini boleh mendorong segelintir pihak menggunakan pendekatan yang tidak beretika semata-mata untuk memenangi jawatan ataupun pilihan raya yang dipertandingkan. Misalnya, dapat kita fahami sebenarnya perbuatan rasuah ini khususnya yang berlaku di peringkat pilihan raya kampus ini tidak hanya wujud dalam bentuk pemberian wang ringgit, tetapi turut wujud dalam bentuk pemberian hadiah, penganjuran jamuan ataupun janji-janji tertentu yang dianggap sebagai balasan budi kepada orang yang ingin memungut kemudian daripada orang lain. Dan amal begini walaupun kadang-kadang dianggap sebagai strategi kempen biasa, sebenarnya boleh dikategorikan sebagai rasuah kecil yang mana menjejaskan integriti proses demokrasi pada peringkat kampus. Selain itu, jika kita selami secara dasarnya wujud aktiviti kempen secara tidak rasmi ataupun perbincangan tertutup serta lain yang dilaksanakan untuk mendapatkan sokongan secara individu tanpa melalui prosedur pilihan raya yang sepatutnya yang berpotensi untuk mewujudkan unsur tawar-menawar bagi mendapatkan kepentingan pada diri mereka sendiri ataupun kepentingan untuk mereka masing-masing, sama ada dari segi pengundi itu, calon pengundi ataupun calon yang memilih calon yang perlu dari pengundi. Dan seterusnya, kalau kita dapat lihat sebenarnya situasi ini menjadi lebih membimbangkan apabila terdapat siswa guru yang masih berada dalam fasa pembentukan jati diri pimpinan sekaligus terpengaruh dengan pendekatan berasaskan material ataupun kebendaan berbanding perjuangan yang menekankan idea, nilai dan integriti secara lebih beretika. Keadaan ini boleh kita ibaratkan sebagai menanggut di air yang keruh yang merujuk pada pihak yang menggunakan situasi yang kurang kawasan atau situasi yang sedang dalam pemerintahan ini untuk mengadakan kempen yang tidak terkawal bagi mempengaruhi pengundi secara tidak beretika demi meraih sokongan yang berunsurkan kepentingan diri semata-mata.
Dan hal ini terdapat segelintir calon sebenarnya bertanding sebenarnya hanya ingin untuk mendapatkan populariti dan kuasa dengan tujuan untuk menuju dan permegahan dengan jawatan yang dimiliki. Kesan daripada perbuatan ini bukan sahaja dapat menghilangkan keyakinan warga kampus, tetapi turut menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diberikan sehingga kan mendorong pada perbuatan salah laku dan pecah amanah yang kritikal dalam organisasi kampus. Hal ini kerana golongan yang menawarkan rasuah ini bukan orang yang ingin memikul beban di bahunya untuk mendamping amanah, tetapi untuk mendapat keadilannya bagi yang berbangga-bangga dengan jawatan yang dipegangnya. Walau bagaimanapun, kesahihan kenyataan ini tidak wajar kita generalisasikan kepada semua atau dengan bahasa modennya yang sering digunakan oleh Gen Z sekarang, itu pukul rata semua keadaan ini. Hal ini kerana terdapat juga pilihan raya kampus yang dilaksanakan secara matang, telus dan berintegriti, bergantung kepada tahap kesedaran calon pengundi dan keberkesanan mekanisme pemantauan oleh pihak pengajar ataupun pihak yang bertanggungjawab dalam sesi pilihan raya tersebut. Seperti yang kita ketahui, SPRK iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Kampus. Namun sekiranya situasi ini yang meragukan, seeloknya kita menyiasatnya terlebih dahulu akan kesahihannya ataupun kebenarannya. Hal ini kerana ianya sangat sesuai dengan tuntutan agama Islam kita bagi yang beragama Muslim, bagi yang beragama Islam, iaitu mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyelidiki sesuatu perkara terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada pihak yang ketiga ataupun orang lain. Namun secara rumusan yang saya dapat rumuskan bagi persoalan ini adalah dapat saya katakan bahawa pilihan raya kampus ini sememangnya berpotensi menjadi medan berisiko terhadap amalan rasuah sekiranya perbuatan rasuah yang berlaku dalam berbagai bentuk ini, sama ada dari segi hadiah, pemberian barang-barang yang berharga dan barang berharga dipandang enteng oleh berbagai pihak, seperti khususnya kita pelajar di kereta kampus ini yang terlibat. Oleh itu, pada pandangan saya, semua pihak ini perlu mempunyai ilmu pengetahuan dan pendedahan tentang bentuk-bentuk rasuah baharu serta menerima nilai integriti untuk bekerja dengan seikhlas hati. Hal ini bagi mengelak gejala rasuah ini terus berlaku dalam kita punya komuniti kampus kita sekarang. Baiklah, itu sahaja saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Satu kupasan yang sangat menarik daripada saudara Amaluddin mengenai cabaran dalam memelihara ketelusan semasa pemilihan kepimpinan kampus. Baiklah, bagi melengkapkan perspektif ini, saya ingin kembali kepada saudari Afiliana Wati. Baiklah, sebagai seorang bakal pendidik, adakah saudari bersetuju bahawa amalan tidak berintegriti dalam pilihan raya kampus ini merupakan bibit awal yang mampu merosakkan jati diri siswa guru sebelum mereka melangkah ke alam kerjaya yang sebenar? Mohon ulasan pendek daripada saudari pula. Okey, terima kasih saudara moderator. Saya bersetuju bahawa amalan tidak berintegriti dalam pilihan raya kampus ni boleh menjadi bibit awal yang merosakkan jati diri dalam siswa guru. Hal ini kerana pilihan raya kampus ni bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi medan awal jugalah untuk melatih nilai kepimpinan, kejujuran dan tanggungjawab. Jadi sebagai siswa guru, kita perlu melihat pilihan raya kampus ni sebagai ruang untuk membina kematangan demokrasi dan integriti. Tapi jika sejak di kampus lagi seseorang sudah terbiasa dengan budaya manipulasi, janji yang tidak realistik, pengaruh tidak sihat atau kempen yang tidak telus, maka nilai kepimpinannya sudah mula tercemar sebelum benar-benar memegang amanah yang lebih besar. Jadi perkara ni mungkin kelihatan kecil, tetapi sebenarnya memberi kesan yang besar kepada pembentukan sahsiah budaya yang tidak jujur yang bermula di peringkat kampus boleh menjadi kebiasaan apabila seseorang memasuki alam pekerjaan. Hari ini mungkin sekadar memancing undi secara tidak beretika, tetapi
pada masa hadapan boleh berkembang menjadi penyalahgunaan kuasa yang lebih serius. Namun dalam konteks bakal guru, isu ni lebih membimbangkanlah kerana guru akan menjadi contoh kepada murid. Seorang guru tidak hanya dinilai melalui ilmunya yang disampaikan, tetapi melalui nilai yang diteladankan. Jika bakal guru itu sendiri tidak telus dalam urusan kepimpinan yang kecil di kampus, bagaimana masyarakat mahu meletakkan kepercayaan kepada kita yang untuk mendidik generasi yang akan datang ni. Jadi pada pandangan saya, integriti ni perlulah dibina melalui perkara-perkara kecil. Cara kita berkempen, cara kita menerima kekalahan, cara kita memikul amanah dan cara kita membuat keputusan di kampus sebenarnya juga mencerminkan jati diri kita sebagai bakal pendidik. Di sinilah nilai amanah kita ni diuji sebelum kita memegang tanggungjawab yang lebih besar dalam profesion sebenar. Jadi kesimpulannya, pilihan raya kampus ni seharusnya menjadi medan melahirkan pemimpin siswa yang matang, tulus dan berprinsip. Jika integriti dijaga sejak di kampus, maka kita sedang membina asas yang kukuh untuk menjadi pendidik yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berwibawa dan dipercayai. Itu sahaja daripada saya. Bella, terima kasih kepada semua panel atas perbincangan yang sangat benar setakat ini. Sekarang kita beralih kepada persoalan yang lebih dekat dengan peranan kita sebagai penggerak organisasi AMAR ini sendiri. Baiklah, pada pandangan anda semua, adakah kelab AMAR ini mampu menjalankan peranannya dengan berkesan di kampus sekaligus bertindak sebagai rakan strategi kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dalam usaha memansuhkan budaya rasuah ini? Baiklah, saya mulakan dengan saudari Afliana Wati untuk memberikan buah fikirannya. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara moderator atas soalan. Jadi pada pandangan saya, kelab AMAR ni sememangnya mampu memainkan peranan yang berkesan di kampus, khususnya sebagai medium untuk menyemai budaya integriti dalam kalangan siswa guru ni. Hal ini kerana usaha membanteras rasuah tidak boleh hanya bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang, tetapi kita perlu bermula melalui pendidikan nilai dan kesedaran awal. Jadi, kelab AMAR ni mempunyai kelebihanlah kerana gerak kerjanya dekat dengan mahasiswa. Melalui pendekatan yang lebih santai, kreatif dan bersifat rakan sebaya, mesej anti rasuah dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh warga kampus. Contohnya melalui forum macam kita sekarang, kempen kesedaran, pertandingan, simulasi situasi berisiko dan perkongsian yang kita boleh bekerjasama lah dengan pihak SPRM. Jadi selain itu, kelab AMAR ni juga boleh membantu membina kefahaman bahawa integriti ni bukan hanya diuji dalam dunia pekerjaan ataupun politik semata-mata. Dalam kehidupan kampus kita ni, nilai integriti turut teruji melalui pengurusan keuangan program, ketulusan organisasi, kejujuran akademik, penolakan plagiarisme dan sikap tanggungjawab dalam melaksanakan amanah. Jadi sebagai siswa guru, peranan AMAR ni lebih pentinglah kerana ahli-ahlinya merupakan bakal pendidik yang akan membentuk generasi akan datang. Jika nilai anti rasuah ni dapat dipupuk dalam diri siswa guru sejak di kampus, maka nilai itu boleh dibawa ke sekolah dan diterapkan kepada anak-anak murid kita nanti melalui teladan serta amalan harian siswa guru tersebutlah. Namun begitu, keberkesanan kelab AMAR tidak dapat berlaku secara automatik. Ia boleh bergantung kepada komitmen ahli, sokongan pihak kampus dan kesinambungan program yang dilaksanakan.
Jika aman ini hanya aktif secara bermusim, impaknya mungkin terhad. Tapi jika aman ini sentiasa bergerak secara konsisten dan menjadi contoh dalam amalan integriti, saya percayalah kelab ini mampu memberi kesan yang besar. Okay. Jadi akhir kata, kelab amal bukan sekadar sebuah kelab, tetapi ia boleh menjadi satu platform pembinaan nilai dan kepimpinan berintegriti. Dengan kerjasama SPRM serta komitmen warga kampus, Amani mampu menjadi ejen perubahan yang membantu membentuk siswa guru yang bukan sahaja menolak rasuah tetapi turut berani menegakkan integriti dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, satu perspektif yang sangat baik. Seterusnya, saya jemput Saudari Syamila untuk memberikan ulasan ringkas. Dipersilakan. Baik, bagi saya pula, isu rasuah ni adalah satu masalah yang serius yang boleh meruntuhkan integriti institusi kalau kita tidak bendungnya dari awal. Dalam konteks kampus pula, usaha membentuk generasi yang beretika dan berintegriti amat penting kerana mahasiswa merupakan bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Justru, kewujudan Kelab Amar dilihat sebagai salah satu inisiatif yang mampu memperkukuh budaya menolak rasuah serta menyokong usaha SPRM dalam memerangi gejala ini secara berterusan. Pada pandangan saya, Kelab Amar sudah tentu berpotensi besar untuk melaksanakan peranannya dengan berkesan di kampus, malah mampu untuk bertindak sebagai rakan strategik kepada SPRM dalam usaha untuk membanteras serta membudayakan penolakan terhadap rasuah dalam kalangan mahasiswa dan warga kampus. Ini kerana Kelab Amar berfungsi sebagai medium pendidikan dan kesedaran awal yang mendekati golongan muda secara lebih dekat dan bersifat akar umbi. Usaha pencegahan rasuah tidak boleh hanya bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang semata-mata. Sebaliknya, memerlukan pembentukan nilai integriti sejak dari awal lagi. Sebagai contoh, Kelab Amar boleh menganjurkan pameran anti rasuah di kampus yang memaparkan kes-kes sebenar rasuah serta kesannya terhadap masyarakat dan negara, di samping ceramah kesedaran bersama pegawai SPRM bagi memberi pendedahan secara langsung kepada mahasiswa. Selain daripada itu, Kelab Amar juga dapat dilihat keberkesanannya melalui keupayaan mempengaruhi sikap dan pemikiran mahasiswa dari anjuran program, kempen kesedaran serta aktiviti interaktif berkaitan tentang integriti. Golongan mahasiswa merupakan aset penting negara yang bakal menerajui pelbagai sektor pada masa hadapan. Justru, pendedahan awal terhadap nilai integriti dan bahaya rasuah dapat membentuk jati diri yang lebih kukuh. Perkara ini selari dengan pandangan Transparency International yang menegaskan bahawa pendidikan dan kesedaran awam merupakan instrumen paling berkesan untuk membina masyarakat bebas rasuah. Contohnya, Kelab Amar boleh melaksanakan simulasi atau role play kes rasuah dalam organisasi pelajar seperti penyalahgunaan kuasa dalam jawatan program atau ketirisan bajet aktiviti yang membantu mahasiswa memahami isu integriti secara lebih realistik. Di samping itu, Kelab Amar juga berperanan sebagai pemangkin pembudayaan integriti secara berterusan melalui pelbagai aktiviti kampus yang dekat dengan kehidupan pelajar. Antara contoh yang boleh dilaksanakan ialah kempen integriti akademik seperti menolak plagiarisme, peniruan dalam tugasan serta salah laku akademik yang lain. Hal ini penting kerana budaya tidak berintegriti yang bermula daripada peringkat kecil dalam kehidupan mahasiswa berpotensi untuk berkembang menjadi amalan yang lebih serius seperti rasuah pada masa hadapan sekiranya kita tidak bendung dari awal. Selain itu, penganjuran program seperti kempen kesedaran di media sosial, minggu integriti, seperti kita sekarang, kita buat forum bicara santai tentang rasuah,
Perkara ini dapat mengukuhkan lagi pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap kepentingan integriti dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, usaha ini berterusan membentuk persekitaran kampus yang lebih beretika, bertanggungjawab dan bebas daripada sebarang bentuk salah laku. Walau bagaimanapun, keberkesanan Kelab Amar sebagai rakan strategik SPRM juga bergantung kepada sokongan institusi, konsistensi pelaksanaan program serta penglibatan aktif ahli. Tanpa sokongan yang berterusan, impak yang dihasilkan mungkin tidak menyeluruh, mungkin sedikit sahaja. Jadi, kerjasama strategik antara Kelab Amar dan SPRM perlu diperkukuh melalui bimbingan, latihan serta perkongsian kepakaran agar matlamat pembudayaan integriti dapat dicapai dengan lebih efektif. Akhir kata daripada saya berpenangan bahawa Kelab Amar bukan sahaja mampu memainkan peranan yang berkesan di kampus, malah berpotensi menjadi ejen perubahan yang signifikan dalam usaha membanteras budaya rasuah. Dengan sokongan padu daripada SPRM serta komitmen berterusan warga kampus, usaha ini diyakini mampu melahirkan generasi yang lebih berintegriti, beretika dan menolak sepenuhnya amalan rasuah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Saudari Syamila atas ulasan tersebut. Bagaimana pula pandangan daripada Saudari Sharifah pula? Terima kasih saudara moderator. Maaf para masalah teknikal, tapi kita sambung sahaja. Jadi pada pandangan saya, Amar sememangnya mempunyai potensi yang besar untuk membanteras rasuah di Malaysia, khususnya dalam konteks pendidikan. Namun, keberkesanannya amat bergantung kepada tahap pelaksanaan dan juga komitmen ahli Amar itu sendiri. Hal ini demikian kerana Amar sebenarnya berfungsi sebagai platform pendidikan nilai integriti yang menyasarkan golongan siswa guru, iaitu bakal pendidik. Kitalah yang akan membentuk generasi masa hadapan. Jadi, pertama, dari sudut pembinaan kesedaran dan pendidikan awal, Amar sememangnya mampu memainkan peranan yang signifikan melalui program seperti ceramah, forum dan kempen anti rasuah. Kajian dalam bidang pendidikan telah pun menunjukkan bahawa pendedahan awal terhadap nilai integriti dapat membentuk sikap jujur dalam kehidupan individu. Jadi sikap ini dia akan berlaku sebagai sikap jangka panjang individu tersebutlah. Dalam konteks Malaysia, usaha yang telah ditunjukkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia melalui program pendidikan anti rasuah cukup membuktikan bahawa pendekatan pencegahan itu lebih berkesan berbanding tindakan selepas kes itu berlaku. Oleh itu, apabila Amar melaksanakan program kesedaran secara konsisten di kampus, perkara ini akan membentuk pemikiran siswa guru supaya kita ini lebih peka dan menolak rasuah sejak awal lagi. Kedua, dari sudut kerjasama strategik dengan pihak berautoriti, Amar ini sememangnya boleh menjadi medium penghubung antara mahasiswa dan juga SPRM. Sebagai contoh, penganjuran program bersama seperti ceramah oleh pegawai SPRM ataupun kempen benci rasuah mampu memberikan pendedahan yang lebih realistik kerana mahasiswa ataupun siswa guru ini didedahkan kepada kes sebenar yang berlaku di negara kita. Jadi hujah ini sememangnya pentinglah kerana pembelajaran yang berasaskan situasi sebenar lebih berkesan dalam membentuk kesedaran berbanding teori semata-mata. Melalui kolaboratif inilah mesej anti rasuah itu dapat disampaikan dengan lebih kuat, lebih berkesan dan berimpak tinggi. Untuk isi yang ketiga pula, dari sudut pemikiran ataupun pembentukan budaya kampus berintegriti, Amar berperanan sebagai agen perubahan dalam membina persekitaran yang menolak rasuah. Contohnya, jika ahli Amar sendiri mengamalkan integriti dalam urusan akademik,
seperti tidak meniru atau tidak melakukan plagiat, ahli amar ini akan menjadi contoh kepada siswa guru yang lain. Hujah ini selari dengan konsep suri teladan dalam pendidikan, di mana tingkah laku individu itu mampu mempengaruhi persekitaran sekelilingnya. Dalam jangka panjang, budaya ini secara tidak langsung akan membentuk norma baharu yang lebih beretika dalam kalangan siswa guru kita. Namun begitu memang tidak dapat dinafikanlah seperti yang dimaklumkan oleh panel sebelum ini, keberkesanan amar tidak berlaku secara automatik. Jika program tersebut hanya dijalankan dengan sifat formaliti tanpa pelibatan aktif ahli, maka impaknya akan menjadi minimum sahaja. Sebagai contoh, kempen yang tidak disertai atau tidak difahami oleh siswa guru memang tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Oleh itu, komitmen ahli dalam merancang dan melaksanakan program yang kreatif serta berimpak tinggi itu merupakan satu faktor yang penting kerana mereka inilah yang akan menjadi penentu kejayaan amar kita. Kesimpulannya, amar sememangnya mampu membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam usaha memasukkan budaya rasuah, terutamanya dari aspek pendidikan awal, kerjasama strategik dan juga pembentukan budaya integriti di kampus. Namun, kejayaan ini bergantung kepada kesungguhan ahli amar dalam menjadikan kelab ini sebagai platform yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar simbolik anti rasuah semata. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Syafa atas lontaran pandangan yang cukup signifikan. Akhir sekali, saya serahkan kepada Saudara Amaluddin untuk melengkapkan perbincangan kita ini. Silakan Saudara. Terima kasih Saudara Moderator. Saya agak tertarik dengan kata seperti tadi, iaitu diperlukan komitmen dalam kelab ini supaya kelab amal ini berfungsi dengan baik. Tapi saya pun ada pandangan peribadi saya sendiri, iaitu kelab amar merupakan satu ejen lah bagi saya yang berfungsi sebagai pencegah rasuah di peringkat kampus, sekaligus bertindak sebagai rakan strategik kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM, yang mana kelab amar dan SPRM ini sentiasa berhubung dalam usaha memasukkan budaya rasuah di peringkat kampus. Hal ini demikian kerana kelab ini berperanan sebagai medium pendidikan integriti yang mampu memupuk kesedaran awal dalam kalangan siswa guru IPG khususnya tentang bahayanya rasuah serta kepentingan nilai amanah dan keterusan. Usaha ini bertepatan dengan bahasa yang selalu kita dengar, iaitu melentur bulu biarlah dari remungnya, yang menggambarkan bahawa pembentukan sesiah integriti ini perlu dipupuk sejak awal agar budaya kepimpinan bersih dapat dibina dalam kalangan warga kampus pada peringkat awal mulanya. Hal ini mempunyai kesesuaian yang jelas apabila siswa IPG yang akan menjadi ejen penyebaran pendidikan integriti ini secara meluas di setiap sekolah-sekolah yang mereka akan tempatkan. Suka untuk saya sebutkan 6C, iaitu salah satu daripada 6C, iaitu character, yang mana ditekankan dalam sistem pendidikan kita pada hari ini, iaitu pembinaan karakter dari segi sebagai yang kita tahu, iaitu integriti dari segi pembinaan karakter itu sendiri. Bagi saya, untuk guru-guru yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah ini akan menjadi ejen yang akan membina karakter murid ini dan akan disebarkan ataupun akan menjadi tunjang kepada negara kita. Kalau kita tengok, kalau kita nak tengok masa depan sebuah negara itu, kita tengok pada pemuda-pemuda hari ini, betul kan? Jadi senang saya nak cakapkan pada hari ini adalah apabila murid-murid ini ditetapkan dengan nilai-nilai integriti, maknanya membentukkan karakter mereka ini jelas. Maknanya kita dah terapkan integriti pada diri murid ini sejak peringkat awal dan akan membantu mereka untuk mengembangkan lagi potensi dan melahirkan individu yang mempunyai nilai-nilai hormat insaniah seperti beramanah, bertanggungjawab dan memenuhi baik hati dan memenuhi segala tuntutan-tuntutan yang ditekankan KPM melalui 6C ini dalam aspek karakter.
Namun, ini juga kongsikan daripada peringkat kampus juga. Kelab Ambar ini boleh bagi saya memainkan peranan melalui pengajaran forum integriti seperti ataupun anti rasuah seperti yang kita jalankan sekarang ini di peringkat kampus, dan melakukan campaign kesedaran anti rasuah ataupun sesi dialog bersama siswa guru supaya lebih dekat dengan mereka dan kita dapat memberikan pendedahan berkaitan dengan rasuah ini kepada siswa guru khususnya IPG ini sendiri. Dan segala program-program yang kita laksanakan, kita berteraskan nilai amanah, integriti, dan kita terapkan juga dengan slogan SPRM iaitu Keep Malaysia Clean. Selain itu juga, kita juga melakukan kerjasama ini tidak hanya kepada siswa guru itu sendiri ataupun tapi kita melibatkan secara langsung ataupun tidak langsung pensyarah pentadbiran kampus serta SPRK iaitu Suruhanjaya iaitu SPRK iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Kampus untuk bekerjasama dalam kempen ini bagi satu panduan yang bagi saya yang jelas bagi kempen yang beretika ataupun untuk kita ikutkan lagi pemantauan aktiviti serta menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kesalahan rasuah demi untuk meningkatkan integriti dalam ketelusan dan kejujuran kita menjalankan amanah walaupun sekecil apa jua jawatan yang kita sandarkan. Kerana Allah SWT pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu mengulurkan harta itu kepada hakim kerana tidak makan sebahagian daripada harta manusia dengan dosa padahal kamu mengenalinya. Maknanya di sini mana Allah sangat menegaskan kita supaya kita tidak mencari sumber rezeki daripada jalan yang salah, iaitu dengan mengambil rasuah, riba dan sebagainya. Namun saya nak sentuh juga Kelab Ambar ini bagi dari peringkat kami juga, iaitu Kelab Ambar ini bagi saya tidak hanya berfokus kepada peringkat kampus sahaja, kerana Kelab Ambar ini boleh lagi diperluas peranannya dengan melaksanakan program khidmat masyarakat seperti program gerakan komuniti berintegriti yang baru saja kami lakukan bersama dengan dengan kerjasama 13 agensi sektor awam termasuk SPRM Cawangan Miri yang menjelaskan bahawa Kelab Ambar ini memainkan peranan penting sebagai ejen untuk memberikan pendidikan integriti kepada semua pihak tanpa mengira latar belakang. Tapi bila latar belakang lapisan usia dan budaya serta geopolitik, sesuatu komuniti tambahan pula di era digital ni memberikan kita semua suatu kelebihan betul. Kelab Ambar ini menyebarkan ideologi atau pemahaman integriti dan kesedaran berkaitan rasuah melalui berbagai platform seperti media TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Hal ini membolehkan segala maklumat dan perbuatan rasuah ini digerakkan secara global dan menyeluruh meliputi pelbagai agensi dan lapisan masyarakat. Dan kesimpulannya juga, Kelab Ambar bukan sahaja mampu menjalankan peranan dengan berkesan di peringkat kampus, malah berpotensi memberikan impak yang signifikan kepada komuniti dengan sokongan berterusan, penghayatan nilai serta kerjasama pelbagai pihak. Kelab Ambar mampu menjadi rakan strategi yang penting kepada SPRM dalam membudayakan integriti dan seterusnya memasukkan budaya rasuah dalam siswa guru IDG dan masyarakat komuniti. Dan saya serahkan kepada saudara Majelis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara atas penjelasan yang cukup jelas tersebut. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada barisan panel atas perkongsian yang sangat tuntas dan syarat dengan pengajarannya. Sebagai rumusan, jelaslah bahawa kemelut rasuah ini bukanlah sekadar pelanggaran lunas undang-undang semata-mata. Malah, ia merupakan cerminan kepada krisis nilai dan kerapuhan integriti dalam sanubari seseorang individu tersebut. Baiklah, usaha murni membanteras amalan rasuah ini menuntut komitmen kolektif daripada segenap lapisan masyarakat, terutamanya kita sebagai siswa guru yang memikul mandat sebagai arkitek sosial bangsa. Oleh itu, marilah kita bertekad untuk menterjemahkan nilai integriti yang bukan sekadar sebagai retorik di bibir, tetapi sebagai budaya hidup yang menjadi darah daging dalam setiap langkah kita.
Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam penuh bersantun, salam yang memohon kemaafan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan sesi bicara santai ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara selanjutnya mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Kami tolak rasuah. 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 Tolak rasuah. Kami tolak rasuah. Tolak rasuah.